Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan sekalian, syukur pada Allah kerana Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kaya, yang raja kepada segala raja, yang mentadbir, yang menguruskan Ar-Razak, pemberi rezeki kita semua. Allah yang mengatur setiap saat kehidupan kita. Dialah Allah yang jadikan segala sesuatu, segala-galanya dalam genggaman Dia, dalam kekuasaan Dia, dalam kehebatan Dia. Semua perkara dalam dunia dalam genggaman Allah. Tuan-tuan dan sekalian, alhamdulillah, saya dekat IKIM FM, radio IKIM FM. Sekejap lagi pukul 6 suku ada bersama saya tentang keluarga sunnah, mengenai membangunkan jiwa anak-anak muda, anak-anak orang Islam, anak-anak kita semua. Tuan-puan dengar nanti 6.15 petang, radio IKIM FM. Tak boleh buat live tu, nanti tuan-puan dengar je dekat radio. Kalau KL ni, dia punya radio dia 91.5. Kalau Kuala Lumpur ni lah, Selangor, Putrajaya. Jadi tuan-tuan puan sekalian, dan Allah SWT, pertama sekali saya nak kongsi doa, amalkan setiap petang. Ni bukan saya cakap, bukan mana-mana ustaz cakap. Ini daripada hadis Nabi SAW. Satu hadis yang pertama, satu masa Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Bila Rasulullah SAW masuk dalam masjid, Nabi SAW nampak Abu Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah sedang dalam keadaan muka yang bermuram, bersedih, risau. Kita kadang-kadang dalam hidup macam tu, kita tak tahu apa nak buat. Kita jadi rasa berat, rasa susah, rasa sedih, kan? Tu kehidupan kita. Ada masa rasa betul-betul jadi bebal punya juga, dalam kata lain jadi bodoh, rasa tak tahu apa nak buat. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW tengok Abu Umamah. Orang-orang dulu kalau musibah datang, ujian datang, mereka cepat-cepat pergi masjid, mereka cari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau apa-apa musibah datang dalam keluarga, kita segera cari keredaan Allah. Kalau ada musibah datang dalam perniagaan, cepat-cepat kita cari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau datang musibah dalam hidup kita, sakit sihat kita, kesihatan kita, kita cepat-cepat balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi cepat kita balik pada Allah, kita datang kepada Dia, lagi cepat segala musibah, kesusahan, kesedihan dalam hidup kita Allah lapangkan, Allah selesaikan. Kerana tu kita perlu balik kepada Dia. Jadi Nabi SAW tengok Abu Umamah, hadis Abu Daud. Nabi SAW tengok Abu Umamah dalam masjid. Tengok Abu Umamah dalam masjid. Maka Nabi SAW kata, ya Rasulullah, saya banyak hutang, dan kata lain saya rasa berat, rasa malu nak jumpa orang. Kita bila diuji dengan hutang, dengan fitnah, dengan kejian orang, kadang-kadang memang kita lakukan perkara yang orang sebut-sebut tu, atau memang kita tak lakukan, tapi nama kita jadi buruk, jadi busuk. Orang fitnah kita, orang cakap buruk kita, kaiban kita. Kita pun manusia yang sama macam orang lain. Kita nakkan kebahagiaan, kita nak juga ketenangan, tapi semua orang begitu. Tapi time orang lain kena, kita bagi dia sampai betul-betul tak bernafas. Time kita kena pun bila manusia lalui baru dia rasai. Yang ni kehidupan, semua orang akan lalu. Sebab tu bila kita nak mengeji orang, kita kenang-kenang satu masa esok Allah uji kita, kita tak tahu apa nak buat, kan? Kita tak tahu apa nak buat. Setiap orang yang dituduh atas satu kesalahan, mungkin dia buat, mungkin dia tak buat. Mungkin dia buat, mungkin dia tak buat. Bila terjadi apa-apa fitnah, mungkin dia buat, mungkin dia tak buat. Bila terjadi apa-apa ujian, mungkin betul apa kita cakap, atau mungkin apa yang kita cakap tu tak betul. Jadi kemungkinan tu sentiasa ada. Sebab kita tak tahu apa-apa, Allah Maha mengetahui. Bila orang tanya saya, Ustaz, macam mana fulan bin fulan, dia kena begini, dia kena tuduh begini. Jadi saya beritahu pada mereka,
Saya pun tak tahu nasib saya lagi. Dia mungkin buat dan dia mungkin tak buat. Tapi tugas kita, mereka sedang diuji oleh Allah dengan musibah yang menimpa mereka, dan bagaimana mereka menerima dan melalui apa yang datang dalam hidup dia. Dan kita juga sama, kita sedang diuji oleh Allah dengan musibah dan apa sahaja, dan kita juga sedang diuji. Jadi Nabi SAW kata pada Abu Umamah, Nabi SAW terus sediakan sahabat pada amal agama, pada amal agama. Kita membaca doa, semayang, baca Quran. Kita ni bila kita ada masalah, tak salah. Yang salah bila kita ditimpa musibah, sakit, kita meninggalkan agama, meninggalkan amal agama. Ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak baca doa supaya Allah selesaikan, gunakan agama untuk selesaikan masalah hidup kita? Saya beritahu dengan dia, kita baca doa, kita betulkan niat kerana perintah Allah, untuk Allah sayang. Kita nak cari apa yang Allah nak saya buat. Ini orang beriman. Bila orang bercinta, dia akan lakukan apa yang disukai, apa yang diinginkan oleh orang yang disayangi. Jadi Allah beri perintah-perintah, dan dalam perintah Allah, Allah sediakan janji-janji. Jadi tak salah kita tunaikan perintah Allah kerana Allah, dan untuk mendapat janji daripada Allah. Sebab tu dalam Quran pun ceritakan, barang siapa hadis-hadis Nabi, kita dengar apa kalau hadis puasa, barang siapa berpuasa dengan iman dan ihtisab. Sebenarnya dengan iman tu dengan perintah Allah, untuk Allah sayang. Satu lagi dengan ihtisab, Allah sendiri tahu, dalam hadis Nabi disebut iman dan ihtisab. Ihtisab ni kita yakin pada janji-janji Allah, kita kejar janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak salah kita kejar janji Allah, tak salah. Yang penting kita melakukan perkara yang haram, kita kejar perkara yang gaib. Tapi kalau kita kejar yang zahir, kita kejar orang kaya, kita kejar raja, kita kejar menteri, kita kejar presiden tu ini, kita kejar makhluk, dan kita cari orang-orang tu untuk sokong kita, untuk beri kita, untuk bagi projek, tu semua salah. Tapi kalau kita buat untuk Allah, dan tak ada orang tahu kita buat untuk Allah sayang, kita tahu yang dengar kita baca tu Allah, tu semua iman. Dan kita nak kejar janji dia. Kita makhluk, Allah yang jadikan kita dalam dunia dengan macam-macam keinginan, kehendak. Kita ada macam-macam keperluan dalam dunia ni. Kita manusia. Jadi Allah beri perintah-perintah. Baca doa. Dengan doa tu kita fahami juga makna dia, supaya kita ingat kisah-kisah Nabi SAW. Nabi kata pada Abu Umamah, wahai Abu Umamah, bacalah doa Allahumma inni, setiap pagi dan petang, 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubn wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma inni baca 3 kali pagi dan petang. Allahumma inni, minta dengan Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada kesedihan, daripada kesusahan, daripada rasa letih, jauhkan aku daripada rasa takut, daripada rasa malas. Ya Allah, lindung aku daripada kesedihan ni, daripada kesusahan, daripada penghinaan orang, daripada kejian orang. Minta Allah selamat kita daripada semua sifat yang buruk, sifat kedekut. Ya Allah, aku tak jadi mau jadi orang kedekut, tak mau jadi hati yang sempit, kedekut, penakut. Tak nak, ya Allah, saya tak mau takut selain daripada Engkau, saya tak mau terkesan selain daripada Engkau. Baca doa tu 3 kali pagi dan petang. Dalam kereta balik kerja ni, tuan-puan baca Allahumma inni a'udzubika, hadis surah Abu Daud, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Baca setiap hari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika min ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ini doa Nabi SAW ajar pada Abu Umamah. Kata beliau, hadis Abu Daud, aku amalkan. Masa tu hidup dia sempit, tak tahu apa nak buat, buntu. Dia kata, aku amalkan tak berapa beberapa hari, Allah Subhanahu Wa Taala telah selesaikan masalah hutang aku. Allah selesaikan masalah hutang dia. Ada kawan-kawan saya jumpa dan dia amalkan, Allah selesaikan masalah hutang dia. Allah beri rezeki yang mencurah-curah, dia boleh bereskan hutang, bahkan bertambah-tambah melimpah ruah untuk kehidupan beliau sendiri. Jadi amalkan doa ni setiap pagi dan petang. Jangan malas, jangan tinggal. Penting, sangat penting. Ramai orang buat, Allah mudahkan hidup dia. Setiap hari baca, balik kerja, pagi-pagi sebelum subuh baca, jangan tinggal. Jangan tinggal doa ni. Bila musibah datang, kembali pada Allah.
Sekejap lagi saya dekat IKIM ni 6.15 petang sampai 6.45. Saya cerita pasal keluarga sunnah, program anak-anak. Tuan-tuan tahu sebab apa saya buat program-program tu? Saya niat supaya seramai orang datang dan mencari apa segala masalah, kekurangan dalam keluarga, kekurangan dalam pekerjaan, kekurangan dalam kehidupan ni, sama ada mak ayah atau anak-anak atau orang-orang bujang, siapa saja. Melihat apa sahaja yang datang dalam hidup ini ialah untuk membawa kita menjadi manusia insan yang lebih baik, untuk buat hidup kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Jadi baca, amalkan doa-doa ni. Orang dulu hidup dengan darul amal, melihat amalan, bekerja kuat, berusaha kuat, tapi dalam masa yang sama mereka cari apa perintah-perintah Allah, supaya Allah beri kesenangan, Allah beri kekayaan, Allah beri kelapangan hati, Allah jauhkan sifat yang buruk. Untuk menjadi senang, kaya dan rezeki mencurah-curah, kita perlu buang sifat yang buruk dalam diri kita. Hati yang kotor, berdengki. Dan kita juga kena jadi hati yang kuat, tak lemah dengan celaan orang, kejian orang, tak rasa down sebab orang fitnah kita, tak jadi down sebab orang keji kita dan orang lemah kita. Bila salah satu imam mazhab yang masa dia dalam penjara, Imam Ahmad bin Hanbal ataupun imam yang lain, masa dia tengah kena belasah dalam penjara, tiba-tiba ada satu orang pompak kata kat dia, satu orang pencuri, sabar. Saya pun tetap dengan pendirian saya. Kita sabar lalu. Kamu buat salah apa? Dia kata dia buat salah. Apa kesalahan dia? Dia mencuri. Kata ulama ni, dia kena masuk penjara. Ulama ni masuk penjara sebab masa tu raja masa tu kata Quran ni makhluk. Dia kata Quran ni perkataan Allah. Raja kata Quran makhluk. Dia berlawan, dia tetap pegang pada pendirian, pada ilmu dia. Maka dia dimasukkan dalam penjara dan dipukul. Orang dalam penjara pukul pun tak sampai hati, tapi pukul juga sebab perintah raja. Tapi pencuri ni kata, kita, tuan sabar, kami semua sokong berdiri di belakang tuan. Jadi yang sokong dia tu perompak, pencuri. Jadi kalau orang yang mencuri pun dia kuat iman dia percaya, maksud saya nak cerita, dia kena ada sifat berani. Orang buat jahat selalu berani. Tapi kenapa kita nak bekerja jadi lemah semangat? Kita bersama keluarga, ada orang nak kahwin pun takut. Nak kahwin takut nanti kahwin tak jadi bahagia. Tak, kita tak, memang semua orang tanya saya, ada orang nak kahwin bila datang keluarga sunnah ramai-ramai ni, kadang ada orang muda-muda tanya, Ustaz, adakah saya boleh bahagia? Saya boleh bahagia tak? Saya beritahu pada dia, dia takut tak bahagia. Saya beritahu pada dia, tak ada siapa tahu apa yang berlaku lagi selangkah kat depan, lagi 1 minit. Apa yang akan berlaku, tak ada siapa yang tahu. Termasuk saya. Tak ada siapa yang tahu apa yang ada kat depan sana. Tuan-puan tahu apa yang akan jadi kat depan sana? Bukan 100 minit. Cerdik mana pun orang tu, bijak mana pun dia, kaya mana pun dia, siapa pun dia dalam dunia, apa pun orang panggil dengan begitu hebat, siapa pun dia, hebat mana pun, keturunan apa pun, siapa pun dalam dunia, dia tak tahu apa yang akan berlaku satu saat di depan sana. Untuk tu jangan mengeji mana-mana orang dalam dunia. Jangan mengeji mana-mana orang. Jangan hina mana-mana orang. Jangan jatuhkan mana-mana orang. Kita hidup diri kita, sibuk berjuang untuk Allah yang jadikan kita. Allah yang jadikan kita semua. Jangan berjuang untuk selain daripada tu. Jangan berjuang untuk selain daripada tu. Berjuang untuk Allah sayang. Berjuang untuk Allah sayang. Jangan berjuang untuk apa-apa. Orang nak kata apa, biar dia kata. Orang nak pandang apa, biar dia pandang. Orang nak keji apa, biar dia keji. Orang nak buat apa, dia boleh buat. Dia ada tangan, dia ada kaki, dia ada mulut, dia boleh buat. Tapi kita orang beriman. Kita buat apa pun untuk Allah sayang kita. Kita buat apa pun untuk Allah sayang kita. Jadi tuan-tuan baca ni, Abu Umamah kata, aku amalkan dan masalah hutang aku selesai. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Baca doa tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika min jubn wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi baca, kita minta Allah jauhkannya. Hujung sikit minta Allah jauh kita pada cengkaman orang-orang yang berkuasa, cengkaman makhluk, penghinaan daripada orang. Baca. Jadi tak ada siapa boleh cengkam kita, hina kita melainkan Allah. Jadi penghinaan orang tak payah risau. Yang penting penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita risaukan penghinaan, kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Kemurkaan yang lain tak payah takut. Kita buat yang paling baik. Siapa pun, apa pun dalam dunia, dia tak boleh buat apa-apa. Yang boleh buat segala-galanya cuma Allah. Orang paling kuat berlari, hebat, Allah boleh bagi 2 saat dia boleh lumpuh.
Orang paling cerdik, pandai, Allah buat wayar dia, otak dia short sikit, terantuk tu jadi bodoh. Tu dia lupa semua sekali ilmu dia. Jadi kita semua tak boleh buat apa-apa, tak ada kuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan, baca doa tu 3 kali pagi dan 3 kali petang. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Ingat sentiasa yang boleh bagi kita senang, susah cuma Allah SWT. Kita cuma terkesan dengan Allah. Cari perintah-perintah Allah. Cari perintah-perintah Allah. Terkesan dengan perintah Allah. Apa yang Allah nak saya buat. Hidup kita ni penat fikir apa yang orang nak pada kita, tapi kita lupa apa yang Allah nak. Kita cari apa orang nak. Jadi tuan-puan, tu yang pertama. Saya ada kat IKIM FM ni, lagi pukul 6 suku ada ni, dan saya jemput tuan-puan semua dengar sama-sama. Dan insyaAllah saya ada buat program keluarga sunnah, dan juga untuk anak-anak prokid, program sehari. Boleh hantar anak-anak tuan-puan semua, jangan seorang pun tak hantar. Di umur 9 sampai 19 tahun. Saya akan pecahkan sekolah rendah, sekolah menengah, supaya anak-anak ada jiwa agama, tujuan hidup betul. Daripada muda, kalau tujuan hidup mereka betul, mereka sedar mereka dihantar oleh Allah dalam dunia. Kita semua tak datang dalam dunia, tak ada satu orang pun datang. Kita dihantar oleh Allah. Mana sekolah, asrama, mana tempat kerja, dengan siapa kita kahwin, Allah hantar kita untuk bawa perintah Allah, untuk bawa kebaikan dalam dunia, bawa rahmat. Kita semua dihantar oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita tak datang. Kamu sebaik-baik umat yang kami keluarkan. Kami hantar kamu. Kami hantar kamu untuk semua manusia. Tuan-puan semua bukan calon-calon orang yang dengar ni semua. Bukan calon-calon orang. Tuan-puan semua ialah pilihan Allah. Jadi umat baginda Rasulullah SAW, umat yang terbaik. Sebab Allah nak tuan-puan bawa kebaikan dalam dunia, bawa kebahagiaan, ketenangan. Jadi program tu 7 Oktober 2017. Tuan-puan boleh hubungi sekarang. Ada promosi sekarang ni. Yang tuan-puan dengan live saya dengan IKIM sekejap lagi. Ada promosi ni. Program pelajar tu tak silap saya, nanti tuan-puan call, maaf dia orang yang uruskan. RM100 macam tu lah. Program 8 pagi sampai 5 petang. RM100 seorang. 8 pagi sampai 5 petang. Siapa daftar sekarang. Untuk keluarga, mak ayah pun lebih kurang macam tu lah, lebih sikit. Tapi anak-anak RM100. Sekolah menengah, sekolah rendah. Boleh bawa anak-anak yang belum kahwin boleh datang, boleh bawa mak ayah mertua. Kepada siapa ni? Untuk orang yang nak belajar ilmu, cinta di rumah Rasulullah, dapat cas balik semula. Ada pasangan-pasangan yang datang. Masya Allah, kawan-kawan saya pun ramai datang. Ustaz-ustaz, artis-artis yang berhijrah, ramai kawan-kawan yang datang. Diorang bila datang, Masya Allah, kesan banyak. Satu orang pernah datang ke Suruh Pendek, rambut panjang. Datang kali kedua dengan isteri, janggut panjang pada janggut saya lagi. Itu rambut panjang, Suruh Pendek, sekarang janggut panjang. Bukanlah maksud saya janggut panjang, pakai kopiah macam saya ni. Pakai kopiah macam saya. Datang, ya Allah, cakap kebaikan. Isteri pun tanya, macam mana saya dan suami. Orang lain semua tanya soalan keluarga, dia tanya macam mana saya dan suami. Dapat tunaikan apa yang Allah nak, dapat sambung dakwah Nabi SAW. Ustaz, macam mana nak bawa agama ke seluruh dunia. Nangis-nangis tanya soalan. Tuan boleh bayang, orang yang semalam datang pakaian suami isteri memang kira belum dapat hidayah. Tapi bila datang kali kedua program, dia tanya macam mana nak bawa agama, nak lap air mata darah Nabi SAW. Dengan menangis tanya, macam nak lap air mata darah Nabi SAW. Dia datang kat keluarga sunnah. Masa tu ada kat JB. Sekarang tak ada. Tuan-puan datang kat Matrik KL, boleh hubungi sekarang. Hubungi terus 017 36, sebelum saya sambung ada 2 lagi, 017 3666 848, 017 3666 848, 017 3666 848. Dan juga program jelajah sekolah saya ada pergi esok, insyaAllah ada dekat Raub, program separuh hari. Lusa ni dekat Raub 1 hari untuk anak-anak. Boleh buat untuk peringkat sekolah. Tapi tuan-puan nak boleh hantar anak 7 Oktober kat Matrik KL, hantar ramai-ramai. Atau boleh hubungi 03 8926 7020. Tu nombor pejabat. Ada pejabat, ada staff saya tunggu sekarang. Untuk hari ni ada promosi. Tuan-tuan hubungi sekarang 03 8926 7020, 03 8926 7020 atau 03 8926 7030 Masya Allah. Sebelum 31 Julai ni, hari ni ada staff tunggu. Atau tuan boleh daftar kat www.keluargasunnah.com, www.keluargasunnah.com. Saya nak buat program yang paling besar, paling ramai datang. Jadi macam program ala-ala macam istimak gitulah. Dekat Dewan tepi kat Matrik KL, ramai-ramai datang supaya ada suasana. Ada, Masya Allah, ada penceramah lain, Ustaz Fahru Joy, saya sendiri, Ustazah Fatimah Sarha, Ustazah Ustaz Herianto dan Ustaz Rahman Liu. Dan saya sendiri akan mengetuainya, insya-Allah. Mudah-mudahan je tuan-puan jemput datang ramai-ramai. Jadi insya-Allah, yang kedua saya kongsikan satu masa hadis riwayat Tirmizi.
Yang kedua, hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada satu orang hamba jumpa dia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jumpa beliau dekat, satu orang jumpa Sayyidina Ali. Dia kata, wahai Ali, hidup saya sempit, saya hamba. Tuan-puan tahu, kita ingat kita dah susah. Dulu-dulu ada hamba, jadi hamba ni lagi susah. Mungkin daripada mak ayah dia hamba, anak-anak jadi hamba. Hamba ni diri dia pun bukan dia punya. Dia kata, wahai Ali, aku telah diberi satu, dipanggil wang kitabah. Maksudnya kalau aku bayar ni, aku bebas daripada jadi hamba. Tapi mustahil aku boleh dapatkan duit tu. Tapi aku teringin untuk hidup, dan kata lain untuk berjuang, untuk bebas hidup macam orang lain. Satu hamba yang dapat dibebaskan. Tuan-tuan bayang, bukan bebas daripada kesesuaian. Bayangkan nak bebas daripada hamba. Tuan-tuan biasa tengokkan cerita-cerita orang nak bebas daripada jadi hamba, penindasan kepada hamba dulu-dulu. Sekarang dah tak ada hamba, kita pun tak dapat nak faham. Tapi begitu peritnya hidup satu orang hamba. Dia jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, bantulah aku, tolong aku, dia kata. Aku tak tahu apa nak buat. Aku nak jadi, nak hidup macam orang lain. Aku nak bebas macam orang lain. Tolong aku. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, tak patutkah aku ajar pada kamu? Maksudnya, begitu penting, kata Sayyidina Ali, tak patutkah aku ajar pada kamu? Mesti aku kena ajar kamu doa ni. Aku mesti ajar kamu doa. Sekarang saya pun nak kongsi tuan-puan, saya mesti ajar tuan-puan doa ni. Ramai orang dekat Facebook, dekat inbox, dekat email, selalu tanya soalan masalah hidup yang sempit, yang susah. Kita selalu nampak nak selesaikan duit ni dengan duit, sebab kita yang berhutang, duit dengan duit. Kita nampak selesaikan kepandai dengan pandai. Masalah dunia kita nampak semua dekat sini. Sebenarnya tak. Seluruh masalah dunia akhirat, penyelesaian dia di sini. Penyelesaiannya di sini. Kalau di hati kita, dalam kata lain, di hati kita ni lapang keimanan kita, keyakinan kepada Allah, Allah akan selesaikan semua masalah dunia akhirat. Di sisi Allah, dia tak perlu ambil masa pun untuk selesaikan masalah kita. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Dia kata ulama kaf kun fayakun, Allah kata jadi maka jadilah. Kita selalu baca translation dia kan, kun fayakun. Bila Allah kata jadi, maka jadilah. Kata ulama, kun tu, kaf dengan nun tu, maksudnya begitu, tak ada masa. Allah kata jadi, maka jadi. Kalau kita jadi, maka jadi. Kalau kita nak cerita-cerita magic tu kan, jadi, baru jadi. Dia baca apa-apa mentera tu, jadi, maka jadi. Allah Subhanahu Wa Taala tak terikat. Segala mentera, segala perkataan, kaf dengan nun tu, begitu Allah boleh jadi begitu saja. Saya nak cakap tuan-puan, Allah Maha Kuasa. Kalau Allah nak selesaikan masalah hidup kita, dia boleh selesaikan sekelip mata. Dan banyak ada masalah hidup kita yang Allah selesaikan. Untuk tu cari perintah-perintah dia, cari perintah Allah. Kata Sayyidina Ali, patut tak aku ajar pada kamu? Maka dia ajar baca doa, Allahumma akfini bihalalika an haramik. Ni yang doa kedua. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini, alif kaf. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ataupun tuan boleh baca Allahumma kfini, Allah kalau berhenti begitu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, doa ni sangat bererti mahal. Biasa dulu masa saya kerja dulu dengan Datuk Fadilah Kamsah, arwah Prof Hanim Tahir, beliau selalu ajar doa ni. Waktu pagi sebelum pergi kerja baca doa ni. Nabi SAW sendiri ajar, riwayat Tirmizi, Sayyidina Ali ajar pada orang tadi baca doa ni pagi dan petang, atau masa keluar pergi kerja baca lepas solat fardu. Allahumma kfini bihalalika. Kalau sambung Allahumma macam mak tu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini. Ya Allah, ya Allah, kurniakan aku, ya Allah, tambahkan untuk aku. Dan kata, ya Allah, kurniakan aku, tambah untuk aku dengan rezeki yang halal. Ya Allah, anugerah, beri aku rezeki yang halal, anugerahkan aku rezeki yang halal. Allahumma akfini bihalalika an haramik. Ya Allah, bagi aku rezeki yang halal, anugerahkan aku, beri aku rezeki yang halal. Allahumma akfini bihalalika an haramik. Dan ya Allah, tolong jauhkan aku daripada rezeki yang haram.
Untuk kita jadi kerja kita berkat, tenang, rezeki mencurah-curah, jangan sekali-kali ambil yang haram. Jangan sekali-kali ambil rezeki yang haram. Jangan terlibat dengan yang haram. RM1 je kita ambil yang haram, rezeki kita jadi habis, hilang. Habis berkat tu, keberkatan tu hilang. Tinggal duit tapi berkat tak ada. Bila tak ada berkat, banyak pun tak cukup. Banyak mana pun tak cukup. Banyak mana pun tak cukup. Banyak mana pun duit kita, duit tu tak cukup. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, beri aku rezeki yang halal. Anugerahkan aku rezeki yang halal. Ya Allah, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, beri aku rezeki yang halal dan jauhkan aku daripada rezeki yang haram. Wa aghnini, tak salah minta. Ya Allah, kayakan aku. Orang kata salah minta kaya. Tak salah minta kaya. Yang penting kaya yang sebenar-benarnya. Jangan tafsir kaya itu cuma jadi orang kaya. Apa saja Allah beri, kita terima. Tapi kita boleh ada cita-cita, ada keinginan, kehendak. Kita kan manusia. Tetapi Allahumma akfini bihalalika an haramik. An haramik wa aghnini. Ya Allah, kayakan aku bifadlika amman siwa. Apa maksud kaya? Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika. Ya Allah, kayakan aku supaya aku tak minta-minta selain daripadamu. Jika kekayaannya sebenar bermula ke hati. Bila kita ada sifat al-ghina, kita tidak minta-minta pada orang lain. Al-ghina ni maksudnya kita rasa hati kita kaya. Kita rasa cukup dengan apa yang Allah beri. Kita rasa cukup dengan apa yang Allah beri. Bila kita nak kaya bukan tunggu duit banyak. Orang duit banyak mana pun tak kaya-kaya. Jadi orang besar kaya. Tak, banyak orang dalam dunia jadi besar, terbesar-besar. Dah jadi besar, dia yang paling nampak sempit sekali hidup dia. Sebab kaya itu dekat hati. Jadi tuan-puan, apa keadaan setiap tuan-puan dengar ni? Tadi 2,000 orang ni, 1,800 orang ni, 1.8k tuan-puan yang dengar ni. Semua orang tuan-puan yang dengar ni 1.8k. Petang-petang dengar juga. Sehingga petang-petang tak ada orang. Allah buat semua kan. Jadi tuan-puan semua yang dengar ni, yang penting ialah kaya, tuan-puan semua dah kaya. Kita semua dah kaya. Kaya tu kat hati kita. Bila kita bersyukur. Cuba pejam mata sekejap lagi jalan. Jangan bawa kereta pejam mata. Cuba tengok isteri, tengok anak, tengok mak ayah. Kalau kita tengok dengan mata hati, kita akan rasa kita orang yang paling kaya dalam dunia. Kita tengok tangan kita pun kita nangis. Tengok tangan pun dah nangis. Allahu Akbar. 5 jari. Sekian lama kita guna. 5 jari sekian lama kita guna. Ada orang saya tengok tadi masa datang sini, lagi kat Akim ni untuk program pukul 6 suku nanti. Tengah-tengah jalan saya tengok ada orang bisu cakap atas motor. Atas motor cakap tengah kat traffic light. Saya pandang, saya tanya dekat kawan saya yang tolong drive ni. Saya tanya kat dia, macam mana orang tu cakap, nampak ke kat belakang tu kan gerak-gerak tangan. Dia pun angguk-angguk, dia tengok ikut cermin kot. Saya pun fikir, macam mana nak cakap pada orang belakang dengan tangan? Kalau suara boleh dengar, tapi dengan tangan. Saya tengok, saya rasa sebab berapa lama Allah beri kita lidah, tapi kita lupa nak terima kasih dengan lidah yang Allah beri pada kita. Tangan, telinga, mulut, mata. Untuk tu belajar bersyukur. Ada orang tak ada tangan kaki, tapi boleh bangun tahajud setiap malam. Saya pernah tengok orang buat ziarah. Ada jemaah tabligh kan, jemaah orang buat dakwah panggil tabligh. Sebenarnya usaha dakwah ni kerja semua orang Islam, bukan jemaah tertentu. Semua Islam kena buat dakwah, tu sebenarnya. Tapi sebab segolongan buat sungguh-sungguh cari orang kat bukit-bukit, pedalaman, pergi cari-cari kat kelab, ziarah setiap pintu, ziarah jiran-jiran. Mana ada orang ziarah jiran-jiran? Tapi sebab usaha dakwah ni, ramai orang dakwah jiran-jiran, jumpa, kenal, beri salam, cakap agama. Kalau tak orang cerita gosip siang malam. Tapi ada orang cerita pasal Allah, pasal Tuhan. Tuan-puan, kalau orang datang macam tu, cakap terima kasih kat dia. Cakap terima kasih. Bukan pada saya, pada orang datang buat dakwah tu, cakap terima kasih. Sebab dia buat kita dapat dengar nama Allah. Presiden Amerika pun belum kenal Allah Tuhan dia. Presiden Amerika pun tak kenal lagi Allah Tuhan dia. Tuan-puan bukan Presiden Amerika. Tak kaya macam Presiden Amerika yang dulu-dulu yang dah mati. Yang sekarang mudah-mudahan Allah beri Islam. Yang dulu-dulu dah mati dah mati tak kenal Allah, tak kenal Islam. Jadi untuk tuan-puan bersyukur. Jadi dia baca apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Minta pada Allah, ya Allah, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kayakan aku dengan rezeki yang halal dan jauhkan, ya Allah, berikan aku, kurniakan aku dengan rezeki yang halal dan jauhkan aku daripada rezeki yang haram. Wa aghnini, ya Allah, kayakan aku. Ya Allah, kayakan aku dengan rezeki Engkau, dengan kurnia Engkau, sehingga aku tak minta-minta kepada selain daripada Engkau. Jadi siapa yang nak Allah selesaikan masalah hutang, jangan bila ada masalah hidup,
ada duit kurang, meniaga kurang, jangan marah-marah mak ayah, jangan marah-marah adik-beradik, jangan bergaduh keluarga. Orang bila duit kurang ni, adik-beradik pun jadi gaduh, mak ayah pun jadi gaduh, kawan-kawan baik jadi gaduh, dengan anak-anak pun nak marah-marah, nak masam-masam muka. Kenapa nak buat macam tu? Kita tak menghargai apa yang ada. Sila-sila Allah buat kita lagi terbenam dalam bumi, lagi jauh teruk kita punya hidup. Untuk tu, untuk baikkan semuanya, belajar bersyukur dengan apa kita ada. Pada diri sendiri kita bersyukur. Ada 5 jari, ada lidah yang baik, ada hidung, ada mata. Bersyukur. Bersyukur. Bangun pagi tengok ada jerawat besar dekat bawah hidung kan. Anak-anak muda selalu ikut saya vesi ni kan, hidung bangun pagi muka hidung jerawat besar satu tumbuh. Dia pun muka masam. Saya kata kenapa nak masam? Yang tumbuh jerawat satu, hidung ada lagi, bibir ada lagi, telinga ada lagi, mata ada lagi, lidah ada lagi, gigi ada lagi, semua ada lagi. Tapi satu je jerawat tumbuh, terus berubah muka. Sakit jiwa anak-anak muda. Berlawan dengan jerawat hari-hari. Setiap pagi bergaduh dengan jerawat. Setiap pagi bergaduh dengan jerawat. Jadi jerawat pun boleh jadi masalah kalau hati tak bersyukur. Kalau tak bersyukur, jerawat pun jadi masalah. Kalau hati tak bersyukur, isteri gemuk sikit pun jadi masalah. Isteri tembam sikit masalah. Ada masalah bila tak bersyukur. Tengok suami tiba-tiba dulu dia yang pilih kahwin, tiba-tiba sekarang tak berkenan pula. Apa pasal abang lain colour muka kan? Muka suami pun dia komplain dah. Dulu dia yang kahwin, tiba-tiba sekarang nampak tak cantik dah. Sebab apa? Sebab dah mula lupa diri. Perasan. Mana ada apa-apa kita ni, kita semua tak ada apa. Untuk tu jangan belajar komplain-komplain orang. Jangan komplain-komplain isteri, suami, mak ayah. Jangan komplain-komplain adik-beradik. Jangan komplain anak-anak. Jangan komplain hidup kita ni. Kurangkan komplain, banyak bersyukur. Kurang komplain. Bukan saya sebab tak boleh komplain orang, hati kita yang rosak. Nabi SAW tengok hujan, Nabi syukur. Nabi syukur. Kenakan diri kat hujan. Kita kalau hujan, Allah hujan pula, sekejap lagi banjir KL ni. Berapa lama dah kita hidup kat KL ni, belum lagi air hujan tu masuk dalam hidung kita. Tak pernah lagi masuk hospital lemas sebab hujan masuk dalam hidung kita, masih bernafas. Tapi hari-hari komplain, Allah hantar hujan sejukkan kita, Allah hantar hujan untuk bahagiakan kita. Tapi kita komplain hujan. Kalau tuan-puan jaga hujan, mesti geram. Jaga je hujan dengan mulut orang. Dia panas bagi hujan, bagi tanaman subur semua sekali, sejukkan bumi. Tiba-tiba bila turunkan hujan, dengan mulut orang semua komplain, hujan, banjir, jam KL. Habis hujan, banjir, jam KL. Macam-macam komplain. Mesti kita rasa macam nak masukkan hujan tu kat hidung ni. Korang ni banyak komplain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, belajar bersyukur. Doa yang kedua tadi, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allah buat semua sekali. Ya Allah, beri aku rezeki yang halal dan jauhi rezeki aku daripada yang haram. Itu nombor satu syarat nak tenang, bahagia dan mencari rezeki. Jangan ambil yang haram. Jangan ambil rezeki yang haram. Jangan makan rasuah, jangan beri rasuah. Kalau kita kerja, jangan ambil rasuah. Kerja apa pun, nak projek cepat, beri rasuah, bagi hamper, bagi hadiah. Tak payah. Tak payah. Buat baik. Tak perlu pun buat baik pada dia. Buat baik pada orang lain. Tuan-puan nak rezeki. Saya kata, jangan pergi hantar hamper kat rumah menteri. Jangan hantar hamper kat rumah pengarah. Tapi hantar hamper kat mana? Rumah orang miskin. Hantar hamper kat rumah anak yatim. Hantar hamper kat rumah mak ayah sendiri. Hantar hamper dekat rumah mak ayah mertua. Bagi bunga dekat isteri. Isteri bahagia di doa kita, rezeki bertambah. Tapi jangan sibuk bodek orang besar. Kalau dia milik kita rezeki tu, dia tetap milik kita. Satu dunia tak boleh tahan. Walau apa pun orang buat, walau apa pun orang fitnah, walau apa pun tekanan manusia, dia tetap milik kita. Walau apa pun orang buat, jangan terlalu risau. Ustaz ni zaman viral, kalau orang viral kita habis terlungkup kita semua sekali. Tak, kita buat baik, beri servis yang baik. Kita buat apa pun untuk Allah sayang. Sebab Allah orang Islam, Allah kata dalam hadis, Allah kasih seseorang bila melakukan pekerjaannya, melakukan dengan cara yang paling baik. Jadi kita buat kerja untuk Allah sayang. Kalau Allah tentukan dengan kita kerja baik, jujur, Allah jadikan kita susah, hidup kita tenang. Tapi ada orang yang Allah beri semua, tapi akhirnya Allah tinggikan tempat jatuh dia. Allah tinggikan, itu dipanggil istidraj. Allah tinggikan tempat jatuh dia. Allah tinggikan tempat jatuh dia. Dia miliki semua. Lagi tinggi kita naik, kalau jatuh lagi sakit. Begitulah lebih kurang. Untuk tu, apa saja kita doa, kita minta, sebenarnya Allah sayang. Ada orang jemaah jumpa, Ustaz saya ada doa untuk anak saya. Doa, tiba kena tangkap Ustaz sebab dah tak sangka saya. Kenapa Tuhan buat macam ni kat saya? Saya kata, makcik,
Mungkin sebab macam doa dia hari ni, ada kawan saya kena tangkap sebab dadah masuk dalam. Tapi lepas tu bila dia keluar, dia jadi orang baik. Baru ni 2 orang daripada sekolah menengah, sekolah Juvana. Sekolah Juvana sekolah baik, tapi bila banyak sangat orang jahat, dia jadi degil jugalah. Sekolah Juvana. Bila lepas tu dia keluar, dia buat rompakan bersenjata dengan geng-geng dia. Tiba-tiba bila dia keluar, rompakan bersenjata, baru keluar tu nak merompak lagi sekali, accident. Tak jadi accident. Teruk accident. Seorang tu ada masalah sikit kan, kena kat ni. Seorang lagi mata macam-macam sakit. Dia ikut saya masa program, malam-malam nangis waktu malam. Dia bawa kami pergi cari anak-anak muda dalam hutan, dalam kebun-kebun. Macam-macam orang kami dakwah. Sebab apa? Sebab daripada 2 orang tadi. Daripada 2 orang budak muda yang keluar sekolah Juvana tadi. Saya tahu kalau mak dia sakit esok, saya pernah tengok kawan saya yang jaga mak yang pandai-pandai tak jaga, yang jaga esok yang isap dadah tadi. Bukan saya nak suruh tuan-puan isap dadah. Jangan sekali-kali, haram sejauh-jauhnya, minta jauh, jangan ni, Allah selamatkan semua. Cuma saya nak cakap ialah pandangan kita kepada orang lain, belajar melihat sesuatu tu untuk Allah sayang. Memang saya cakap ni macam senang bunyinya, tapi itulah hakikat dunia ni. Dunia akhirat ni Allah yang punya. Dia beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Jadi tuan-puan, baca doa tadi, Allahumma, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubn wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. 3 kali 3 pagi petang. Abu Mamah yang penuh berat masalah muka kat masjid, rasa berat, kita selalu begitu. Dia baca doa tu, dia kata berapa hari Allah selesaikan masalah hutang hidup dia. Kita cari perintah-perintah Allah. Tak salah langsung, tak salah. Cari perintah Allah untuk Allah sayang. Bila Allah sayang, Allah akan lapangkan hati orang yang disayang. Allah akan lapangkan hidup dia. Allah beri ketenangan, kebahagiaan. Allah beri sakinah bila dia sayang kita. Jadi kita berusaha untuk Allah sayang. Itu nombor 1. Bila Allah sayang, seluruh dunia ni Allah kita punya, Allah bagi. Kan Harun Al-Rashid, bila ditanya siapa kamu nak apa, boleh ambil. Ada satu orang ni, dia pandai, dia pergi ke Harun Al-Rashid, semua berebut harta dalam gudang. Dia pergi ke Harun Al-Rashid, dia peluk kaki Harun Al-Rashid kan. Dia peluk, ni cerita. Dia peluk. Jadi orang semua bila keluar dapat emas, belian daripada gudang istana, raja saja nak bagi. Dia tanya, kenapa kau pegang saya? Dia kata, tuanku, kalau saya dapat tuanku, saya dapat segala-galanya. Tuan-tuan sekalian, jangan kejar, jangan peluk kaki tuanku. Tak, jangan peluk kaki menteri, jangan peluk kaki bos, jangan peluk kaki suami. Tak salah nak buat semua tu, tapi salah kalau kita nampak dia boleh beri kita sesuatu. Yang kita nak peluk siapa dia? Kita kena sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah, kita hamba dia Tuhan kita. Kita kejar Allah, dia jaga semua sekali. Semua dunia akhirat ni Allah yang punya. Tak ada apa yang kita punya. Ni negara saya, tak Allah yang punya. Kita jaga perintah Allah, tapi bukan kita punya, Allah punya. Baju saya, tak Allah punya. Mata saya, tak Allah punya. Saya punya, tak ada saya. Isteri saya pun Allah punya. Anak-anak kita semua Allah pinjamkan. Semuanya, semua Allah yang pinjamkan. Jadi yang kedua, itu doa pertama, hadis Abu Daud. 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang kedua baca Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang ketiga, ada seorang sahabat Nabi masalah hutang, ada Abu Daud, ada Tirmizi. Yang ketiga, ada seorang sahabat masalah hutang, Nabi SAW ajar masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Dia buat masalah hutang dia selesai, beri salam, surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya buat ni 2 hari, masalah hutang saya selesai. Saya selalu buat, minta maaf saya cerita ni 2 hari selesai. Habis dah pahala cerita ni. 2 hari selesai. Lepas tu tak buat-buat dah. Selalu time susah je ingat. Tapi tuan-puan buat ni taklah bank hantar sempena doa yang ustaz ajar tadi, Abid Liu ajar petang tadi. Kereta dihalalkan tak? Biasa bank hantar sebaik-baik orang ialah orang yang paling baik dalam bayar hutang. Jadi insya-Allah tuan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah SWT terima saya kat IKIM FM. Tuan-puan nak sambung dengar, nanti boleh dengar 6 suku ni, KL 91.5 IKIM FM. Saya akan cerita pasal keluarga sunnah, pasal anak-anak berjiwa agama. Dia boleh sambung dengar dekat radio. Saya tak boleh buat live, line saya tak kuat kat situ. Jadi tuan-puan boleh ni. Dan saya ada promosi hari ni, siapa daftar keluarga sunnah untuk program anak-anak. Keluarga sunnah ni untuk semua. Yang belum kahwin pun ramai selalu datang. Yang dah kahwin, atuk-atuk, mak ayah mertua, bawa semua sekali. Jadikan program tahunan untuk keluarga tuan-puan. Saya berniat begitulah. Mudah-mudahan jadi program tahunan untuk semua. Ada promosi untuk daftar, yang tak silap saya, pelajar RM100 ke begitu. Tuan-puan cek balik semula. Saya pun tak tahu sangat harga ni. RM100, 8 pagi sampai 5 petang. Kalau yang daftar hari ni, Dan mak ayah, itu untuk anak-anak. Untuk mak ayah 100 lebih lagi lah, lebih sikit lebih lagi. Tuan boleh hubungi di 017
Nanti jumpa kat sana 7 Oktober 2017 Matret KL. Ramai orang datang pada Kelantan, pada Singapura selalu ramai juga. Pada Singapura tuan pun datang. Jadi kita yang KL jangan tak datang lah. Daripada Indonesia pun datang. Boleh WhatsApp atau call 017-3666-848 017-3666-848 atau WhatsApp nombor tu, ataupun boleh hubungi terus kalau tuan-puan nak bercakap, nak bertanya apa-apa 0389267020 0389267020 atau 0389267030. Kalau English nombor tadi 0389267030. Saya ada buat program untuk anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah, dewan yang lain-lain untuk orang dewasa tadi pasal keluarga, tajuk cinta di rumah Rasulullah, didik anak cara sunnah, keluarga sunnah, dan hak suami isteri, supaya ada jiwa agama. Tuan-puan semua dah tahu, saya tahu ilmu-ilmu ni, tapi kita kena recharge. Macam-macam kadang orang pergi nak kahwin, khusus kahwin je, lepas tu tak dengar-dengar dah sampai sekarang. Jadi kita nak bawa pimpin, nak keluarga kita, nak bawa keluarga kita semua dapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah sayang kita, untuk Allah terima kita. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima. Dah pukul 6.10, saya kena atas lagi nak ambil kad. Jadi mudah Allah terima tuan-puan. Terima kasih semua yang dengar, boleh share dengan kawan lain. Ada 3 tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Kedua, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Kedua, ketiga masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.